Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton YouTube Golden Art Legacy 99 bersama saya Tengku Azimawati binti Tengku Syariman bernombor metrik D2019-2091-174. Pada kali ini saya akan mengupas ragam hias mimbal Masjid Al-Hadari Padang Rengas, Perak. Sebelum kita mengupas lebih lanjut ragam hias Masjid Al-Hadari ini, eloklah kita mengetahui serba sedikit latar belakang sejarah Masjid Al-Hadari ini. Masjid Al-Hadari ini terletak di tengah pekan Padang Rengas. Ianya terletak di hadapan Sekolah Kebangsaan Perempuan Padang Rengas yang merupakan laluan utama iaitu Jalan Utama Kuala Kangsar dan Taiping. Jarak masjid dengan bandar utama Kuala Kangsar adalah 8 km, manakala jarak ke Pekan Taiping pula sekitar 25 km. Melalui maklumat yang dikumpul dari kalangan orang lama, masjid yang mula digunakan oleh ahli qaryah di Padang Rengas bernama Masjid Hajah Fatimah yang di hadapan Sekolah Kyun Ming Padang Rengas. Kemudian didirikan sebuah lagi masjid yang diberi nama Masjid Panjut. Ia mampu bertahan sehingga akhir 1950-an dan sekitar tahun yang sama juga Masjid Panjut diubah suai dan ditukar nama kepada Masjid Al-Hadari. Reka bentuk masjid baru ini adalah hasil rekaan seorang arkitek tempatan iaitu Datuk Dr. Haji Hashim bin Haji Daud. Masjid ini dirasmikan oleh Sultan Perak iaitu Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah Ghafarullahullah pada tahun 1995. Peristiwa penting semasa proses pembinaan masjid baru ini berkisarkan tentang mengimbas kembali pengalaman bagaimana susahnya para barisan AJK masjid ketika itu mencari dana tambahan bagi menambah kos yang belum mencukupi. Mereka terpaksa menjelajah ke seluruh negeri di mana Malaysia memohon sumbangan dan orang ramai demi melaksanakan proses pembinaan masjid ini. Ada kemudahan yang turut disediakan. Sebagai contoh, tempat wuduk yang bersih, bilik mesyuarat, bilik pegawai masjid, pejabat, dewan makan, ruang memasak, parking motosikal dan kereta, parking kereta untuk orang kelainan upaya, tandas awam, perpustakaan mini, homestay, ruang IT, gazebo dan ruang riadah. Turut disediakan parking kenderaan untuk penceramah serta imam yang bertugas di masjid ini. Ruang solat Masjid Al-Hadari ini yang besar dapat menampung 700 jemaah dalam satu masa. Di dalam Masjid Al-Hadari ini tersegam indah sebuah mimbar kayu yang mempunyai nilai estetik dalam seni ukiran kayu. Mimbar tersebut diletakkan di bahagian kanan hadapan masjid saf pertama bagi ruang solat lelaki. Mimbar ini diletakkan di tempat khas di hadapan ruang imam. Menurut sumber jemaah di sini, mimbar ini berusia sekitar 72 tahun seiring dengan pembinaan Masjid Al-Hadari yang mana dahulunya dikenali sebagai Masjid Panjut pada tahun 1950-an. Mimbar ini dianggarkan mempunyai ukuran tinggi 4 meter bagi membolehkan khatib melihat jemaah dan para jemaah dapat mendengar suara khatib dengan jelas. Di bahagian hadapan mimbar ini mempunyai 5 anak tangga untuk memudahkan khatib menaiki ke atas agar memudahkan khatib untuk menyampaikan khutbah. Di bahagian atas mimbar pula terdapat sebuah kubah yang seakan sama dengan kubah di luar ruang masjid. Di setiap ruang anak tangga mimbar ini terdapat ukiran seakan motif flora dan setiap anak tangga tersebut dibentangkan kapet kecil yang berwarna merah dan putih. Di bahagian meja mimbar pula turut diperbuat dari kayu dan juga ukiran motif yang sama terdapat di anak tangga tersebut. Meja mimbar ini berukuran 1 meter lebih bagi memudahkan khatib menyampaikan khutbah dan meletakkan teks ucapan khutbah. Di ruang kiri dan kanan mimbar pula terdapat 2 bidang motif di hadapan serta 4 bidang motif di belakang.
Jika dilihat pada jenis motif ini, ianya jelas dan menjurus kepada motif ketam guri yang diukir secara tebuk timbul. Bagi ukiran di atas kiri dan kanan mimbar ini pula, motif yang digunakan adalah motif teratai setaman yang sedang mekar. Motif teratai setaman yang sedang mekar ini diukir secara tebuk tembus. Jika dilihat dari maksud tersirat, motif-motif ini mempunyai makna yang tersendiri. Bukan hanya terdapat bunga, daun dan dedahan yang mana azalinya saling memerlukan antara satu sama lain, di mana daun dan bunga memerlukan dahan untuk bertauk dan dahan perlukan daun untuk bernafas dan bunga untuk memberikan seri. Dalam erti kata lain, masjid tidak akan bererti tanpa jemaah dan jemaah tidak akan mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hubungan dengan manusia. Di ruang dalam mimbar ini juga disediakan sebuah bangku kayu bagi khatib untuk duduk ketika penat menyampaikan khutbah. Di ruang atas mimbar ini juga mempunyai ukiran motif dedaun bunga teratai setaman yang diukir secara tebuk tembus. Di bahagian atas puncak mimbar juga terdapat susunan 4 lapis yang mana jika dilihat semakin tinggi lapisnya semakin besar ukurannya. Ruang pengudaraan seperti pendingin hawa juga turut disediakan bagi memberi keselesaan kepada khatib semasa menyampaikan khutbah. Akhir sekali, saya ingin menjelaskan bahawa mimbar di Masjid Al-Hadari ini mempunyai ukiran yang tersendiri dan sangat estetik. Akhir kata dari saya, dengan sikap bekerjasama dari para jemaah serta Qariah Masjid Al-Hadari ini mampu memberikan inspirasi serta contoh kepada pengurusan masjid di seluruh Malaysia. Jika seni bina masjid dan seni bina mimbar Masjid Al-Hadari ini dikekalkan dan dijaga, tidak hairanlah jika golongan muda lebih tertarik datang ke masjid dalam melakukan setiap ibadah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada AJK Masjid Al-Hadari ini kerana membenarkan saya membuat tinjauan kajian ke atas mimbar di masjid ini.